kenapa Waze saya asyik bagi saya laluan yang salah. Sedangkan line internet 4G masa tu. Tapi saya asyik berpusing dekat tempat yang sama. Saya macam, ya aku macam dah lalu kat lorong ni tadi. Sedangkan yang saya peliknya, masa saya datang, jalan tu jalan lurus. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cerita dia macam mana kisah kereta saya boleh aksiden dan gangguan teruk yang dah start datang kat rumah. Pertama sekali, memang masa tu saya dalam keadaan yang tak berapa sihat secara mental dan fizikal. Saya mula terombang-ambing kehidupan saya. Dan masa tu pun saya telah kehilangan saya punya Instagram, kena disable. So saya pun dalam keadaan yang tak berapa nak sihat secara mental dan fizikal. Kemudian saya mencari seseorang yang hilang. Saya pergi ke Gemas, saya cari dekat rumah family dia. And then family pun tak tahu dia dekat mana. Family dia sendiri pun tak dapat hubungi dekat mana. Dia sendiri pun tak dapat dihubungi, memang tak dapat jejak pun. Dan family dia bagi tahu pun, memang ada kawan-kawan dia pun yang cari dia pun tak tahu dia dekat mana. Jadi memang saya masa tu rasa macam rasa buntu kan nak cari dekat mana. Sebab kita puas cari dia tak ada. And then start pada pukul 10 pagi saya bertolak daripada Shah Alam sampai ke Gemas dalam pukul 12.30 hari. Lepas tu 12.30 hari saya stay dekat sana sampai lebih kurang 9 hingga 10 malam. Kita orang memang ada a very long discussion, a very long chat dengan family dia. And then bila saya dah saya off comment dulu lah. Jadi saya pun masa tu saya nak bertolak tau. Daripada Gemas saya nak balik ke Shah Alam dengan harapan saya nak pulang dengan selamat lah. Saya pun cakap dengan saya panggil dia ibu dekat sana, macam keluarga angkat saya lah. Ibu, doakan kita sampai Shah Alam selamat tau. Ibu doakan yang baik-baik ya. Lepas tu dia pun cakap okey, elok apa semua kan, hati-hati memandu. Kemudian saya pun macam biasa, saya buka Waze and then saya Waze lah ke Kuala Lumpur daripada Gemas. Saya Waze ke Gemas and then yang peliknya, mula-mula saya jalan macam biasa je. Saya jalan macam biasa daripada Gemas tu. Maksudnya saya lama tu dah start masuk dekat Tampin. Daripada Gemas nak ke Tampin, saya rasa. Dari Gemas ke Tampin tu, saya pelik sangat kenapa Waze saya asyik bagi saya laluan yang salah. Sedangkan line internet 4G masa tu. Line internet 4G tau. Line internet 4G, tapi saya asyik berpusing dekat tempat yang sama. Saya macam, ya aku macam dah lalu kat lorong ni tadi. Sedangkan yang saya peliknya, masa saya datang, jalan tu jalan lurus. Itu yang saya pelik. Masa saya datang tu, jalan lurus. Tapi bila time balik tu, saya tak tahu kenapa dia bagi saya banyak simpang. Sangat banyak simpang. Saya keluar simpang sini, saya masuk balik. Kemudian, saya rasa macam masuk simpang yang sama. Tapi jalan tu macam lain sikit, tapi macam sama. Saya tengok jam, dah pukul 11 dah. Takkan aku pusing-pusing kat sini dekat sejam kan? Lama sangat ni. And then saya pun rasa pelik. Saya stop berhenti tepi jalan. Saya stop Waze. Lepas tu saya restart phone. Sebab saya rasa internet saya problem. Saya start balik phone. And then saya buka balik Waze. Saya tekan Kuala Lumpur yang ada history kat situ. Saya tekan Kuala Lumpur. Lepas tu saya tak nak tunggu waktu Kuala Lumpur. Saya tekan Shah Alam. Terus Shah Alam, Jekyll Shah Alam. Nak cepat. Jadi saya jalan lagi. Saya perasan masa saya tengah drive tu, banyak kereta suluh kat belakang kita tu, suluh lampu tu. Kereta yang belakang kita suluh lampu, dia potong. Kereta yang daripada arah depan pun akan nak lalu kat saya, suluh lampu. Saya ingatkan, saya suluh lampu,
sebab saya ni saya lampu tinggi ke, tapi saya tak guna lampu tinggi sangat pun. Saya pun bawa tak laju. Jadi saya rasa pelik dah. Saya rasa kenapa macam lama sangat saya nak keluar daripada sini. And then sebab jalan dekat Gemas, kau nak balik ke Tampin tu, dia jalan yang macam ni tau. Yang memang Dia patut terus ya. Gemas dengan C Tampil terus. Yelah, tak ada yang macam ni tu. Lurus tapi jalan dia makan bengkok. Tapi straight lah. Tapi dia dah lurus tapi dia makan bengkok. Tak ada konak-konak kan. And then yang saya pelik, yang saya drive tu sangat banyak bengkang bengkok. Saya macam kenapa masa saya pergi tak ada pun bengkang bengkok banyak macam tu, tapi masa saya balik banyak sangat bengkang bengkok. Kemudian bila sampai je dekat tempat kawasan yang gelap, mesti waist saya mati. Sebab saya ni seorang yang berani, saya pun gagahkan diri jugalah. Jalan juga lurus juga. Lurus juga. Tiba-tiba je, waist tak bila hidup balik, recalculating. Saya dah mula rasa pelik. Kenapa waist aku recalculating? Sedangkan dalam sudut hati saya ni, saya tahu tau, jalan tu sepatutnya jalan lurus. And then saya yang pelik, kenapa lampu kereta depan mesti akan bagi lampu tinggi kat saya. Lampu tinggi. Saya macam pelik. Saya pula kadang-kadang memang terguna lampu tinggi pun sebab saya tak nampak, saya rabun, saya silau kan. Jadi, saya pun drive. And then saya pun dalam hati, saya bacalah surah-surah sikit kan. Saya baca 3 Qul, saya baca Al-Fatihah, saya baca, saya kan tak pandai baca banyak sangat surah. Saya pun baca, ya Allah kau mudahkan urusan aku, ya Allah aku nak pulang ke tempat yang macam. Saya bacalah apa-apa doa-doa untuk kata permudah urusan kan, tunjukkan jalan apa semua. And then saya nampak signboard Tampin. Saya dah lega dah. Okey, ni dah signboard Tampin dah ni. Dah lega dah. So maksudnya saya dah sampai Tampin. So bila saya dah sampai Tampin, saya drive macam biasa. So saya drive macam biasa, kat Tampin ada lampu sikit dah. Okay. So jadi saya pun drive macam biasa. Sampailah saya drive macam biasa. Tapi saya macam drive tu, saya rasa macam berat. Saya drive ni, saya tak buat laju sangat sebab hujan masa tu macam renyai-renyai sikit. Hujan macam very renyai, yang sangat renyai, yang tak lebat pun, yang macam sikit sangat. Tapi sebab kita macam berat je, saya rasa tak rasa mengantuk. Masa tu dah pukul 11.59, dekat pukul 12 macam tu. Saya drive macam tu. Masa saya dah sampai Seremban. Memang banyak kereta yang bagi lampu tinggi kat saya. Jadi peninglah lampu tu. Kenapa? Janganlah pening. Kita buat merah je. Takutlah korang komplain pasal lampu pula. Macam ni boleh? Macam ni boleh? Ke merah je? Satu warna je lah. Ni. Okay kan? Kita je sama-sama. Okay. Sekalian sampai. Jadi tak nak merah. Lahilah serak. Ni okay. Okay, and then saya pun dah drive ke Seremban. Saya pelik. Kalau masa kat Seremban, ni cerita yang full tau. Selalu cerita kat orang sikit-sikit je. Jadi bila saya dah drive ke Seremban, saya makin pelik pula. Sebab kenapa? Kali ni orang bukan bagi lampu tinggi je tau. Kali ni orang siap horn sikit. Kenapa horn? Pelik. Saya pelik sebab orang dah start horn. Saya dah mula tak sedar hati dah. Saya tak nak lah. Saya cuba beranikan diri tau. Saya cuba pandang side mirror. Saya pandang cermin belakang. Meremang boleh romang. Boleh romang dan meremang. So saya pun pandang cermin belakang, tak ada apa-apa lagi. Saya jalan. Saya pun drive macam biasa. And then hujan masih renyai lagi. Saya pun masa tu sedang memasuki sepadan nilai. Saya masuk sepadan nilai. Saya masuk sepadan nilai. Saya dah mula rasa tak sedar hati dah. Tak sedar hati. Saya dah mula rasa macam berdebar. Saya rasa macam tak selesa. Dalam sejuk ni, hujan-hujan ni, saya rasa macam berpeluh-peluh. Tak sedar hati. And then depan saya tengah drive elok macam ni. Depan kereta saya ni ada satu kereta. Lepas tu kereta tu beralih ke kiri.
Kereta tu beralih ke kiri, kereta tu pun saya dah pecut dia lah. Tapi saya bawa masuk dalam 80 atau 100 je sebab masa tu hujan renyai. And then saya drive lagi, kita dah masuk nilai ni. And then saya nampak kat side mirror ada kereta laju tengah jalan kat lane kanan sekali. Saya lane tengah. Saya lorong tengah, ada 3 lane ke 4 lane. Kanan sekali ada kereta lalu nak pintas. Jadi ada kereta lalu nak pintas. Saya nampak kereta tu kereta Velfire warna putih. Lepas tu kereta tu nak pintas. Masa kereta tu nak pintas saya kan saya kan macam ni, kereta tu macam ni, dah pecut kan. Lepas tu masa tengah drive tu saya nampak, saya tengah drive, saya pandang macam ni kan, kita hintai sikit. Saya nampak driver tu macam ni tengah drive tu, driver tu pandang saya macam ni. Saya tengah drive, saya pandang sini. Driver tu tengah drive, driver pandang saya macam ni. Driver tu dia pecut lah kereta saya dari depan. Saya lorong tengah. Saya macam pelik. Kenapa driver tu pandang saya macam tu? Dia pandang saya macam ni. Saya macam, kenapa dia pandang aku macam tu kan? Dia pelik dia kan tiba-tiba. Kau nak cari gaduh ke apa? Saya pelik kenapa dia pandang saya macam tu. Jadi, bila dia pandang saya macam tu, saya dah mula rasa suspend. Saya pelik. Dan maksud saya rasa macam berat sangat kereta saya. Saya rasa macam berat. And then, saya cuba beranikan diri. Dalam hati memang berdebar. Saya cuba beranikan diri. Ya Allah, takutlah bulu roma saya meremang. Saya cuba beranikan diri. Saya pandang side mirror, tak ada apa-apa. Saya nampak kereta tu pecut kat depan. Saya pandang side mirror sebelah sini, tak ada apa-apa. And then saya pandang dekat side mirror. Kemudian saya pandang kat cermin belakang. Kemudian saya pandang kat cermin belakang. Lepas tu saya memang terkejut. Maksud saya memang terkejut beruk. Tapi saya cuba tenangkan hati. Mula-mula saya macam nampak, faham tak? Mula kita pandang, saya pandang macam ni je, sekali imbas. Saya macam, betul lepas aku nampak ni. Saya macam tak pandang betul-betul lama. Betul, saya macam sekali imbas. Macam ni lah. Macam sekelip je, faham tak? Sekelip macam ya Allah, betul aku nampak kan? And then dalam hati lagi sekali bismillah. Lepas tu saya nampak kereta kat depan tu makin jauh tau, kereta Velfire putih tu. Dalam sekelip mata je, saya pandang lagi cermin tu. Saya nampak ada betul-betul perempuan dekat seat belakang tengah tu. Dan dekat seat tu, dia tengah pandang tepat dekat cermin yang saya pandang tu. Macam tu. Perempuan ni gelap hitam. Yes, perempuan, rambut dia kembang paras macam rambut saya. Panjang macam ni lah. Tapi kembang ke belakang. Kembang macam tu. Ke belakang, mata merah pandang kat saya kat cermin. Muka dia cuba kedut-kedut. Saya ingat lagi, dia duduk kat seat tengah. Betul-betul tengah. Dia pandang kat cermin. Betul kat mata saya terpandang dia. Ya Allah, terkejut. Saya punya terkejut masa tu. Ada mata merah. Macam mana merah. Macam menyala je. Dia macam menyala. Saya terkejut macam tu. Saya pandang. Dia situ. Ya Allah, dah punya rumah air meremang. Nampak? And then dia pandang kat cermin. Ya Allah, saya terkejut. Saya punyalah sebab saya pandang dekat cermin tu, tiba-tiba saya pandang depan saya kereta Velfire yang tadi dekat lorong kanan tu, tiba-tiba ada dekat depan saya. Padahal punyalah dia laju dah pecut kan. Tiba-tiba dia ada dekat depan saya. Saya terkejut sebab tiba-tiba kereta Velfire yang tadi laju tu dekat depan saya lorong tengah ni. Saya cepat-cepat terus tekan brake sikit. Saya tekan brake sikit. Lepas tu saya tak nak langgar, saya nak terlanggar kereta yang depan. Saya terus corner ke kanan. Saya langgar divider highway tu. Berbang 2 kali terhentak. Kereta saya masih macam terbalik, berpusing dekat highway. Nilai tu plus kan, berpusing. Lepas tu saya ni, Allah, alhamdulillah lah, saya ni seorang pemandu yang cekap juga. Saya punya steering handle saya kuat. Kereta saya berpusing tu, saya boleh macam sebenarnya dalam saya takut, terkejut tu dan trauma, dalam keadaan yang panik tu, saya berjaya control steering. Kereta saya berpusing dan saya dapat berhenti betul-betul dekat tepi kiri sekali, dekat kiri sekali, yang dekat bahagian rumput yang tepi sikit tu, yang macam laluan macam yang besar dia untuk motor tu je, faham tak? Yang bukan tak besar-besar kereta pun, yang selepas line putih tu.
berhenti situ dan kereta saya selamat betul-betul dapat berhenti dan tak langgar divider sebelah situ pula. And then airbag tak keluar. Kat situ pula. Setelah kat situ, and then saya subhanallah, Allah Akbar, saya memang suka terkejut, saya menangis, saya call kawan-kawan dia mana, saya menangis, saya cari dia kat mana, ya Allah tu kat mana, awak kat mana kan, tolong saya apa semua. Sebaik saja saya dapat berhenti tu, tahu tak, ada trailer lalu. Saya nasib baik lah, saya tak kena langgar dengan trailer. Kalau tak, saya rasa memang saya ada arwah dah. Saya seorang-seorang je masa tu. Hantu tu baju apa? Tak ada baju, warna hitam. Dia warna hitam, lembaga hitam. Nampaklah ada rambut menggerbang. Baju warna pink. Lembaga tu memang hitam je. Itu Hitam. lembaga tu hilang. Tak ada sebab pusing kan kita dah. Sebab masuk kita pergi tepi tu, bawah tu kan ada lampu-lampu jalan tu. Itu hilang lah. Masa tu dah tak gelap sangat pun. Tak gelap sangat pun, biasa je. Yang highway punya lampu macam tu je. Sebelum gelap tu ada Kereta benda memang tu lah. Benda tu ada. benda tu memang ada sebab kat sisi belakang kan memang gelap. Masa berhenti tu tak ada. Berhenti tak ada dah. Lagi. Berhenti tu. Kejadian ni bulan 10 bulan 10 tahun lepas. Yes, saya pernah letak kat story dulu tu. Dan siapa selamatkan. Lepas tu saya call apa semua tu, semua orang tak tolong. Saya dah meremang bulu rumah, saya dah macam rasa tak sedar hati dah kan. Saya nak call siapa semua. Saya tak sedar hati dah, saya tengok cermin, saya tengok belakang apa semua. Dah lah dekat belakang saya tu, saya ada bungkus air Milo ais tau. Tercampak air Milo ais tu kat seat belakang apa semua. Tak ada orang pukul 12 malam, tak ada kereta. Jadi saya rasa pelik. Tak ada kereta sangat. Kebetulan memang tak ada kereta sangat. And then saya call Honda busy. Lepas tu tak lama kemudian ada kereta berhenti. Saya nak tolong awak. Biasalah kan towing kot. Saya pun takut juga sebab saya seorang masa tu. Ya awak tak apa, awak sign surat ni. Tak nak. Kereta saya under Honda, so saya tak nak tu. Dalam mana? Dekat Nilai, dekat area Ainsdale tu, kalau korang tahu. Sebelah kiri tu ada Ainsdale. Bandar sendiri. Bandar Ainsdale tu. Velfire hilang. Velfire tu lari. Saya dah kereta saya dah berpusing, tak nampak Velfire tu dah. And then saya pun buntu. Tak lama kemudian saya dah call apa semua. Saya tak fikir nak tolong orang, saya fikir nak cari kawan saya je. Saya call kawan saya yang ni tak jawab, call yang ni tak jawab. Masa saya menangis tau. Saya call family saya pun tak ada yang jawab. Masa tu pukul 1. Dah pukul 1 dah masa tu. Daripada Seremban tu pukul 12 lebih, saya dah sampai Nilai tu dah pukul 1 dah. And then saya pun call semua tak dapat. Saya menangis dalam kereta. Dan tak lama kemudian Plus datang. Plus datang. Lepas tu Plus kata, okey tak apa, sekarang ni awak bawa kereta awak pergi dekat polis trafik bahagian Nilai. Mahkota Indra Mahkota. Putra Mahkota. Macam tu lah. Ya. Jadi saya pun beranikan diri. Dia kata kereta boleh jalan lagi, tak teruk sangat. Saya pun slow-slow bawa kereta pergi kat balai polis trafik. Jauh juga tau, kena masuk tol apa benda entah. Lepas tu saya pergi sampai ke Nilai punya trafik. Jadi saya dapat polis apa semua. Lepas tu abang polis trafik tu pun nak pas kaki saya ke Seremban lah, apa benda lah. Dia kata boleh jalan Bukit Mahkota itulah kot. And then saya pun drive balik, keluar pada tol Nilai tu, nak balik ke Shah Alam, lalu kat situ balik. Daripada Nilai tu keluar balik tol Nilai, saya pun Bukit Mahkota tu, saya terus masuk balik highway NKV itu. Tengah jalan-jalan, lepas saya dah jalan start kereta, tapi kereta saya buat slow-slow, takut apa-apa kan, sebab kereta boleh buat accident. Indra Mahkota. Saya teruk juga kereta tu sebenarnya, ada dulu gambar. Pintu kereta kanan kalau tutup tak boleh buka dah sebab dia dah lock. Ya, kereta saya tinted dia tak kuat kan. Tinted macam tak kuat sangat, dah kurang kan. Tinted nipis. Ya, macam orang yang nampak dekat kereta saya tu, macam diorang bagi warning, diorang bagi horn apa semua kan. Jadi saya pun drive slow-slow. And then sampai dekat sampai dekat ni
apa yang tepi tu, BSP tu Bandar Sarjana Putra yang ada kondo dekat tepi tu. So sampai dekat kondo Bandar Sarjana Putra tu, dekat kondo Bandar Sarjana Putra, saya pun lagi sekali kan, saya tak sedar hati, kenapalah aku ni rasa tak sedar hati lagi tau. Sebab nak balik Shah Alam tu kan, memang rasa seram. And then lagi sekali I kuatkan, I tak nak pandang belakang sebenarnya, I dah rasa seram. I sebenarnya Alhamdulillah ni I ni bukan penakut sangat, I ni agak berani juga. BSP. Jadi saya pun drive. Lagi sekali saya pandang dekat cermin tu, benda tu ada dekat situ. Saya Allahu Akbar, saya terkejut tau. Bila ramai. Saya Allahu Akbar, saya terkejut. Saya jalan sikit lagi, tayar kereta saya, tayar belakang tayar belakang meletup. Ya Allah, Allahu Akbar. Kereta saya dah macam ni. Ya Allah, saya dah macam ya Allah, subhanallah. Berdebar gila babi punya. Saya sangat berdebar, meletup tayar kereta saya. Subhanallah, saya memang terkejut gila. And then saya pun dapat berhenti tepi jalan. Saya dah tak tahan, ya Allah. Ni memang saya rasa macam dah tak boleh dah ni. Dah tak sedar hati dah. Saya tak sedar hati. Okay, saya something wrong dah ni. Saya cepat call Honda. Saya call Honda. Encik, tolong encik ni urgent. Saya dah accident 2 kali dah ni. Kita saya tak boleh bergerak dah. Tolong datang ambil saya kat Bandar Sarjana Putra. Betul-betul kat tepi ni saya nampak ni. Saya tak nampak kilometer berapa ni. Gelap kat sini. Kebetulan kat situ pula. Kebetulan ialah ni. Kat situ lampu dia tak hidup. Dekat saya kereta saya mati tu. Tayar meletup tu betul-betul dekat. Maksudnya saya tak boleh gerak sebab nanti rosak rim kan. Betul-betul dekat bahagian lampu yang tak hidup. Lampu yang tak hidup. So bila dekat bahagian situ macam agak gelap jugalah. Jadi saya rasa macam tak sedar hati. Saya call Honda pun semua. Honda kata paling lambat sejam. Saya punyalah takut paling lambat sejam. Ya Allah, saya cuma tak sejam. Lama kot. I dari masa tu dah pukul 2 lebih. Pukul 3 lebih baru towing sampai. Jadi saya pun rasa macam tak sedar hati lah kan. Ramai sangat. Saya rasa macam ramai sangat orang yang saya call, semua tak available. Akhirnya saya terpaksa call Honda. Saya pun menangis dalam kereta sebab saya rasa masa tu macam down sangat. Tak ada orang pun nak tolong saya. Masa saya call Dekwa, accident ni Dekwa. Dekwa kata, okey tak tu, Mama okey ke? Tak tahu Dekwa. Dekwa nak tolong pun tak boleh sebab Dekwa pun tak ada transport. And then saya pun dah call Honda, kata tolong hantar semua. Saya kata abang Honda tu, abang tolong cakap kat abang towing tu hantarkan saya sekali balik section 7 sebab saya memang tak ada cash langsung kat tangan. Saya tengah tak ada duit. Kalau minta tolong orang towing tu, tolong bagi tu siap-siap. Lepas hantar kereta saya dekat Glen Mary ni, kat Honda Glen Mary, terus hantarkan saya balik ke section 7. Lepas tu orang towing pun datang hantar kat saya. Orang hantar ambil kereta saya, towing saya. Lepas tu hantar saya balik section 7. Itu pun saya bergaduh dengan abang towing tu. Saya dah kata kat dia saya tak ada duit. Dia sibuk nak minta duit juga abang towing tu. Dia minta juga duit kat saya. Saya tak ada duit. Abang bagi nombor akaun, saya ada duit, saya transfer. Sekarang saya memang tak ada duit langsung. Saya tak ada duit. Saya tak ada ID, income saya tak ada pun semua. Jadi abang tu hantar, abang tu pun ngomel lah. Saya pun macam geram kan. Dia kata, aku tolong kau sebab kesian tau. Abang tu macam tu. Saya macam sakit hati. Saya macam mencakap hati, kimak punya towing ni. Kau dah dapat duit towing, kau kira lagi nak hantarkan aku kan. Saya geram lah masa tu, sakit hati sangat dengan abang tu. And then okay, saya pun dah sampai rumah. Saya jadi lagi murung. Dengan saya tak ada duitnya, dengan tak ada Instagram, tak ada income, job makeup pun tak ada. Kawan-kawan saya pun semua busy, seorang pun masih tak muncul. Masing-masing busy kerja ke macam mana entah. Lepas tu dekat rumah saya dah mula ada gangguan. Mula-mula saya ingatkan, saya imajinasi sendiri. Perasaan aku kot. Sebab setiap kali je kalau kat rumah time maghrib mesti akan ada
suara panggil. Dia akan panggil 2 kali sahaja nama saya. Dia akan panggil Aizat. Aizat. Dia panggil 2 kali nama saya. Lepas tu saya pandang. Betul kau panggil suara aku kan? 2 kali tau dia panggil. Sekali maghrib. Benda ni berlaku 3 hari berturut-turut. Memang 3 hari berturut-turut saya kena gangguan tu. Saya mula rasa pelik. Saya berhalusinasi sendiri. 3 hari berturut-turut. Setiap kali time maghrib mesti akan ada Aizat. Aizat. 2 kali. Saya pun pandang dekat store tu kat sebelah bilik Dek Wah. Saya cakap lagi, kau jangan nak ganggu aku Aku tak kacau kau jangan nak kacau aku. Saya cakap macam tu. Saya memang berani sikit. Lepas tu, dan dalam masa sama juga, memang kucing saya, Minah dengan Oyo, bising gila babi punya. Maksudnya Minah dengan Oyo 2 ekor tu kucing saya. Minah dengan Oyo memang bising gila babi. Minah dengan Oyo. Bising sampai I rasa I nak ambil pisau, I nak bunuh kucing I. Faham tak? Jadi I faham tak? I ada perasaan macam sakit hati sebab kucing I bising. Masuk I seorang. Dek Wah kerja. Dek Wah balik pukul 10. Dek Wah masuk kerja 10 pagi 10 malam. Kucing I bising sangat. Bising sangat. Maksud kalau Dek Wah ada balik kejap pun, Dek Wah hanya teman I sebab I menangis, sebab I stress kan, I depressed. Dek Wah, I mengadu hari-hari menangis. Dek Wah sama-sama, Dek Wah pun menangis juga. Jadi saya pelik kenapa saya jadi benci kucing saya. Sebab kucing saya sangat-sangat bising. Jadi lepas tu yang pelik lagi, start kalau saya nak tidur ke ataupun lepas maghrib ke, time senja ke, dia dah start pelik dah. Sebab sekali kat maghrib ke apa kan, lepas panggil nama tu, bila kita macam tengok movie tu, itu kat dapur ada bunyi macam tu tak? Bunyi sudu dengan garfu kena goncang. Bunyi macam tu, tapi bunyi besi. Bunyi besi bergoncang. Bunyi besi bergoncang, tak boleh sudu-sudu tu. Yes. Bunyi besi bergoncang. Jadi saya dah mula pelik dah. Saya dah sedap hati dah. Saya call mas tu, ada kawan saya nama dia Kak Mimi. Dia yang muncul. Okay. So Kak Mimi. So Kak Mimi ni tiba-tiba Kak Mimi ni tak tahu macam mana tau. Dia pelik tau kenapa saya hilang lama. Dia pernah masuk saya punya kelas makeup Kak Mimi. Lepas tu dia cari saya kat Facebook. Are you okay? Dia tanya. Tak okay sebenarnya, tengah ada problem. Oh ya ke? Entahlah, tak tahu kenapa I rasa I nak contact you tiba-tiba. Are you okay? Itu dia yang bawa saya apa semua. Lepas tu dia bawa, lepas tu dia kata are you okay? Saya kata saya tak okay. Saya cerita kat dia, ada something macam tak kena. Saya tak sedap badan dan start ada gangguan-gangguan. Dia kata okay, kita kena pergi berubat lah. Dia kata kita try. Jadi saya pun jumpa Kak Mimi tu. So Kak Mimi tu pun Kak Mimi tu pun bawa saya pasal jumpa saya. So cerita Kak Mimi tu kata masa dia masuk rumah saya, Kak Mimi rasa rumah saya panas sangat. Rumah saya memang pelik. Masa Kak Mimi datang, dia kata rumah saya macam tak tahu lah, dia rasa tak best lah masuk. Macam bahang, rasa panas. Kak Mimi tu. Jadi saya pun dengan Kak Mimi, kita tengok ikhtiar. Saya pun kata Kak Mimi, itulah nak berubat. Kak Mimi kata tak apa, berubat je dulu. Kalau apa-apa dia yang bayarkan. Sebab saya tengah tak ada duit. Jadi saya pun berubat. Bila saya berubat dengan Darul Shifa. Sebab tu saya bagi tahu dekat Darul Shifa yang saya kata saya tak ada duit ni. Ustaz kata tak apa, saya datang dulu tengok-tengokkan. Lepas tu bila Ustaz datang rumah pun, Ustaz datang je, masuk je pintu rumah saya, Ustaz terus pandang dekat bahagian pintu, kat bahagian belakang tu, kat bilik store tu. Ustaz terus datang dekat situ. Ustaz tengok situ, Ustaz angguk je, diam je. And then Kak Mimi mana, nanti saya tunjuk ya. And then bila
dia dah bila dia dah berubat tu, lepas tu saya tak ada apa-apa sangat, saya sikit je. Dek Wah yang kena rasuk lah. Dek Wah kan dah start macam tu lah Dek Wah. Dah start Dek Wah jadi orang tua. Aku tak suka dia apa semua kan. Jadi Dek Wah pula yang kena rasuk. Sampailah saya berubat kali kedua, kali ketiga saya pun ada juga. Saya mencakar-cakar diri saya pun tak sedar. Saya cakar-cakar diri saya macam harimau, saya cakap apa. Diorang cakap lah, saya tak perasan, tak ingat. Jadi start minggu ketiga tu kita berubat. Ustaz kata okey, amalkan ikut. Ustaz pun bagi air ruqyah apa semua. Berubat secara ruqyah apa semua. Alhamdulillah, semakin lama makin okey sikit. Lepas tu tak lama kemudian housemate saya pun balik apa semua. Lepas tu kita pun start berubat lagi dengan ustaz apa semua. So dari situlah start saya rasa macam stabil sikit. Satu persatu Allah tunjukkan jalan. Saya dapat balik Instagram kedua saya. Lepas tu saya boleh start buat review sikit-sikit balik. Sebab sebelum ni Instagram saya memang tak ada. Saya cuma ada akaun yang Aizat Store dengan Aizat Lens dia kan. Itulah benda yang sama juga ikut Nana balik rumah. Tak tahulah, Allahu alam. Tapi masa kita berubat dengan Ustaz Darul Syifa tu bagi tahu, kalau boleh you tak payah tahu siapa yang buat you. Kita penting kita kena berubat. Okey? Jadi kita tak payah sibuk-sibuk lah. Tak payah sibuk-sibuk lah. Apa namanya tu, nak tahu siapa yang buat kita. Yang penting dia kata baik kita berubat diri sendiri, tambah baik mungkin tambahkan amal ibadat, kuatkan pendinding diri kan. Jadi Ustaz pun tak nak bagi tahu siapa yang buat, siapa yang orang hantar ke apa ke. Ustaz kata tak payah ambil tahu. Kalau tahu nanti lagi sakit hati. Sebab bila kita sakit hati nanti kita tak tenang, kita rasa nak balas dendam. Macam itulah. Sebab dari situlah saya start berubat. Dah cukup kisah seram. Jadi sekian sahaja kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe.